Dahsyat juga. Ya. Lepas tu dia Sengsara orang sini dikasih roboh rumah. apa ni, bila dia roboh dia dengan apa dia roboh ni? Kerajaan mari. Macam-macam kejadian punya alasan. Kita miskin tambah miskin kita di. Ya. Tidak apalah kalau dia kasih bagus rumah kita, ini dikasih roboh lagi. Sudah kita mau macam kira tiada sewa sudah Ya. Apa lagi dia kasih anu kita kasih miskin kita. Coba kalau pergi tuaran lagi jauh. Kau punya gaji berapa ini? Ni yang tak sempat roboh ni. Yang tak dia tak sempat roboh. Yang ini yang pasti kurang mampu sudah tidak. Mau lawan. Ya. Dari syaitan semua, syaitan yang kasih rumah orang sekian. Syaitan omno. Masuk Pak. Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi Datuk Mahfuz Haji Umar selaku ahli Parlimen PAS kawasan Pokok Sena Kedah. Yang dikasihi Tuan Haji Nasir, Ketua Jawatankuasa Bertindak Kampung Bakau, seluruh jawatankuasa Badan Bertindak Penduduk Kampung, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi sebelum kita mula, saya persilakan yang hadir ini masuk duduk. Kita nak mendengar penjelasan daripada ahli parlimen kita yang sudi melawat Kampung Bakau. InsyaAllah kita akan cuba bawa perkara ini ke tengah, InsyaAllah. Dan saya telah berbincang dengan pihak Datuk sendiri, InsyaAllah mungkin wakil daripada Kampung Bakau ni, kalau boleh kita akan hantar untuk menyerahkan memorandum ke di Kuala Lumpur nanti, insyaAllah kita akan bincang. Jadi jemput masuk yang lain. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya bagi pihak Parti Islam Semasa PAS merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan selaku penduduk kampung yang masih lagi bertahan. Dan seperti mana tuan-tuan sudah maklum bahawa kita alhamdulillah telah mendapat injunction ataupun perintah mahkamah supaya perubahan di kampung ini dihentikan, dan kita minta untuk proses-proses mengikut undang-undang yang sebenar bagi menegakkan keadilan bagi rakyat di Kampung Bakau ini. Dan sedikit sebanyak saya telah jelaskan pada Yang Berhormat Datuk. Dan insyaAllah dokumen-dokumen kita juga akan serahkan nanti kepada ahli Parlimen PAS bagi membawa perkara ini ke tengah. Dan untuk dalam proses menghadapi mahkamah ini yang mungkin panjang, maka saya pada petang ini dengan kerjasama daripada Tuan Haji Nasir, kita bawa Datuk Haji Mahfuz untuk memberikan motivasi dan semangat kepada penduduk Kampung Bakau supaya dapat mempertahankan hak mereka. InsyaAllah. Sebab mana saya sebutkan bahawa dalam Islam hak kita mesti wajib dipertahankan. Selagi mana hak kita, kita wajib mempertahankan. Apatah lagi kita yang beragama Islam, yang ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, ada perjuangan, ada akidah. Bukan soal dibuat oleh UMNO, tetapi kita daripada PAS nak tolong sesiapa sahaja.
Dan seperti mana yang tuan-tuan juga maklum, tuan-tuan sendiri pun tahu, tuan-tuan adalah pengundi Barisan Nasional dahulu. Dan saya harapkan perkara ini dapat kita lakukan perubahan seperti mana yang telah berlaku di Sibu. Untuk maklumat tuan-tuan, walaupun kawasan itu juga kawasan yang kurang maju, kawasan Melayu khususnya, tetapi mereka berani melakukan perubahan. Saya sempat sendiri pergi ke kampung Nangka di pinggiran Sibu, yang mana tanah di sana sudah diduduki 100 tahun, lebih lama daripada tanah tuan-tuan duduk di sini. Tetapi kerajaan nak ambil alih semua kampung tersebut dan pindahkan mereka ke bahagian yang lebih dalam daripada jauh daripada bandar. Maka akhirnya mereka buat perubahan. Sebab itulah kita mengajak rakyat, mengajak masyarakat, mengajak penduduk Kampung Bakau ini khususnya, kita mesti kembali kepada perjuangan Islam. Mesti kembali pada perjuangan Islam. Selagi kita duduk dalam perjuangan Barisan Nasional, tuan-tuan akan dipermain-mainkan sahaja. Walaupun apa sahaja janji. Tuan-tuan tengok kata akhbar yang ditampar oleh Tuan Haji Nasir. Mereka kata macam-macam, tapi sebaliknya mereka buat macam-macam. Begitu juga di Kampung Melayu Delima, Kampung Suan Parai, Kampung Tebobon, Kampung Gudon yang tidak diberikan geran secara individu. Mengapa? Kerana di sana ada kepentingan yang besar yang sedang dirancang dan sudah digazetkan setengahnya. Maka kita mengajak rakyat, khususnya di kawasan pinggiran sepanggar ini, kita mesti menolak kerajaan Barisan Nasional. Dalam pilihan raya akan datang, barulah tuan-tuan boleh dapat hak tanah ini, InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Maka tanpa membuang masa, oleh kerana Datuk pun dalam kesempatan baru sampai daripada Tawau, tapi saya bawa juga ke sini, walaupun tak berehat pun tak apalah, demi kerana perjuangan rakyat. Maka saya mempersilakan Datuk Mahfuz Umar untuk menyampaikan motivasi dan ceramahnya kepada kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang bahagia sahabat saya, Cikgu Anwar, Tuan Haji Nasir selaku dan tuan-tuan di sini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan saudara di kakak yang dihormati sekalian. Pertama, saya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sampai ke kampung tuan-tuan, ke Kampung Bakau ini. Saya sangat terharu bila saya melangkah kaki masuk tadi melihat sisa-sisa robohan yang dilakukan oleh pihak kuasa di Sabah ini kepada tuan-tuan semua. Yang saya kira bahawa ini suatu yang malang bagi kehidupan masyarakat di Malaysia dan juga di Sabah ini khususnya bagi penduduk-penduduk yang sudah pun menghuni di sini hampir 30 tahun, hampir 30 tahun. Yang sudah dibangun di sini yang 30 tahun dahulu, siapapun tidak berkenakkan hutan bakau yang ada di sini. Tapi saya percaya bahawa demi kelangsungan hidup tuan-tuan di sini, khususnya mak ayah kita dahulu yang telah pun menerokai kawasan bakau ini, demi untuk kelangsungan hidup anak-anak pada masa 30 tahun yang ada pada hari ini. Pada waktu itu siapa pun tidak peduli. Tidak ada kerajaan yang mari nak tebang hutan bakau. Tak ada kerajaan yang bersedia untuk membersihkan hutan bakau ini untuk menjadi tempat penempatan bagi menampung isi keluarga yang ada di kalangan kita semua, khususnya kepada tuan-tuan semua. Tak ada siapa yang ingin untuk menerokai hutan bakau. Orang, kalau dahulunya orang lihat hutan bakau, apalah yang ada yang boleh berikan pulangan hasil? Tak ada apa-apa. Hanya orang yang nak hidup. Pada waktu itu mak ayah kita perlukan kehidupan demi kehidupan kita semua, demi anak-anak mereka. Kasih sayang mak ayah kita kepada kita ini sanggup menerokai hutan bakau satu ketika dahulu. Saya percaya, saya tidak pernah tahu bagaimana keadaan hutan bakau, tapi kesukaran untuk nak membangunkan rumah di atas hutan bakau ini, terpaksa membersih kemudian nak bangunkan. Tak ada siapa yang ingin hidup di tempat yang sebegini.
tetapi demi kelangsungan hidup anak cucu, mak ayah kita sanggup membangunkan rumah penempatan tempat tinggal di sini. Di sinilah lahir sebahagian daripada kita semua. Adik-adik saya, anak-anak kecil ini, kamu dilahirkan di rumah ini. Di rumah inilah yang orang anggap sebagai rumah usang. Rumah yang di kawasan ini yang berbau busuk. Tapi busuk itulah yang melahirkan